Hari ini saya telah mempengurusikan suatu mesyuarat penting sama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan dan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. Dan malam tadi saya telah menyerahkan surat penurunan kuasa untuk pelaksanaan projek-projek bekalan air luar bandar untuk negeri Sabah. Ini adalah ekoran daripada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Sabah dan sebelum itu ke Sarawak bagi memantau projek-projek yang telah diluluskan dan telah diperuntukkan perbelanjaannya, tetapi terdapat beberapa kekangan dari sisi pelaksanaan dan juga projek-projek yang berlaku kelewatan serta projek-projek yang sedang di dalam pelaksanaan. Hasil daripada pandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka pada 17 hari bulan Mac yang lalu saya telah menerima maklum balas dan mengadakan perbincangan dengan Timbalan Menteri KKDW dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Desa dan Wilayah serta lain-lain pegawai kanan untuk memberikan kuasa kepada Kerajaan Sabah dan juga Sarawak bagi agensi-agensi negeri bagi melakukan suatu game changer untuk melaksanakan projek-projek yang berkenaan. Hasilnya terdapat 4.06 bilion ringgit projek-projek bekalan air luar bandar yang diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sabah. Ini termasuk projek-projek yang tidak dilaksanakan sejak rancangan Malaysia ke-11 pada tahun 2016. Artinya telah 10 tahun. Projek-projek itu tidak dapat dijalankan oleh kerana beberapa kekangan, terutamanya dari segi kebenaran merancang, jajaran baharu, spesifikasi mengikut lokasi, kekangan daripada pelatihan jururunding dan juga pelatihan kepada kontraktor dan juga beberapa permasalahan yang boleh diselesaikan oleh pihak berkuasa tempatan negeri-negeri Sabah dan Sarawak dan juga pihak Jabat Tanah dan Daerah serta beberapa masalah lain yang hanya boleh diselesaikan oleh kerajaan negeri. Untuk negeri Sabah, ianya diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan pelaksanaannya dilakukan oleh 3 agensi yang sedia ada di negeri Sabah, iaitu pihak JKR, Jabatan Kerja Raya, JPS, Jabatan Peparitan dan Saliran dan juga Jabatan Air Negeri Sabah. Untuk memantau pelaksanaan ini, kita telah mengambil beberapa langkah bahawa sebuah HLC, High Level Committee, Jawatankuasa Peringkat Tertinggi ditubuhkan dan bermesyuarat mulai minggu hadapan yang melibatkan pegawai-pegawai daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar sendiri, Setiausaha Persekutuan, pengarah ICU dan juga beberapa agensi yang saya sebutkan tadi bagi menentukan bahawa pelaksanaannya harus disegerakan dengan mempunyai jeda waktu atau timeline yang telah ditentukan. Dan penurunan kuasa ini dapat dilaksanakan bagi mempercepatkan pelaksanaannya bagi faedah rakyat di negeri Sabah keseluruhannya. Peruntukan 4.06 bilion ini akan disalurkan mengikut tata kelola yang sedia ada, yang dikoordinasikan bersama oleh pihak kerajaan negeri melalui agensi-agensi tadi dan juga dikoordinasikan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Manakala projek-projek lain di bawah KKDW seperti infrastruktur dan lain-lain yang terkait dengan soal luar bandar, itu dalam tempoh 2 minggu daripada sekarang, Menteri Pembangunan Luar Bandar akan datang ke KKDW untuk mengadakan mesyuarat dengan saya sendiri dan pegawai kanan KKDW dan pegawai kanan KPLB Negeri Sabah bagi kita menyelesaikan
dan menyelaraskan pelaksanaan selain daripada bekalan air luar bandar tadi. Kita lakukan perkara ini adalah kerana kita mahu menterjemahkan manifesto pilihan raya negeri yang lalu, yang pada hemat saya apabila pelbagai parti telah dapat membentuk kerajaan negeri, maka untuk merealisasikan semua manifesto ini bagi pelaksanaannya, ianya harus diadakan koordinasi antara kementerian-kementerian persekutuan dan juga kementerian-kementerian kerajaan negeri. Dan saya berpesan kita harus mengedepikan perbezaan politik dari parti-parti yang pelbagai di negeri Sabah dan juga persekutuan, dan kita mesti memberikan fokus kepada menjaga kepentingan rakyat keseluruhannya. Ini adalah merupakan azam kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga keazaman Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan kita sedaya mungkin yang boleh menyelesaikan permasalahan ini dalam jeda waktu yang telah ditentukan. Ya, kita faham bahawa 83 projek bekalan air luar bandar yang akan diserahkan kepada kerajaan negeri melalui agensi itu. Kita faham terdapat kekangan dari segi kos tenaga. Maka arahan keseluruhan sama ada dari segi harga ataupun dari segi penyelarasan beberapa faktor, ianya akan dibuat oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10. Garis panduan itu akan dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi Persekutuan untuk kita laksanakan, dan kita akan mematuhi arahan itu mengikut penyelarasan dan pindaan-pindaan yang sesuai. Ada senarai yang akan diserahkan oleh KSU dan juga Setiausaha Tetap KPLB Negeri Sabah. So I'm told during cabinet meeting that there are 184 new posts being created by state government. Mostly are engineers and technicians. So I believe the new workforce which being appointed will be the additional workforce which would be utilized to speed up the implementation of this project.